Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali setelah kita mengalami sedikit masalah teknikal. Saya mohon maaf kepada semua kalau ada yang telah mengikuti pada awal tadi sedikit masalah, dan kita mulakan dengan live yang baru ini. Mudah-mudahan tuan-tuan masih setia untuk kita teruskan program Al-Quran Sahabatku ini, insya-Allah tahsin surah-surah pilihan. Dan sekali lagi saya mohon maaf mewakili pihak tim Masjid Al-Muktafi Billah Shah, kru dan semua sekali. Mohon maaf sangat-sangat atas kesilapan ataupun kekurangan masalah teknikal yang kita hadapi sebentar tadi. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan surah yang berikutnya insya-Allah, iaitulah surah Al-Ma'un. Minggu yang lalu kita telah sama-sama membaca dan habis untuk tahsin bagi surah Quraisy, dan hari ini insya-Allah kita sambung pada surah Al-Ma'un. InsyaAllah surah Al-Ma'un ini mengandungi 7 ayat. Mudah-mudahan tuan-tuan masih setia bersama-sama dengan kita untuk siri tahsin Al-Quran ini sehingga ke akhirnya insyaAllah. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya berkongsi pada hari ini akan memberikan manfaat ataupun pengetahuan yang baru ataupun sebagai peringatan bagi yang telah mengetahuinya untuk diri kita semua insyaAllah. Baik, kita akan teruskan. Kita akan membaca sama-sama terlebih dahulu Suratul Ma'un. Okey, harap semua sudah bersedia. Kita sama-sama membaca terlebih dahulu. Kemudian kita akan pergi satu persatu ayat demi ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, ولا يحض على طعام المسكين, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk membaca keseluruhan surah Al-Ma'un ini. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu ayat demi ayat. Baik, tuan-tuan sekalian, kita mulakan lagi sekali dengan basmalah. Kemudian kita akan teruskan dengan ayat yang pertama. Saya akan baca terlebih dahulu dan tuan-tuan akan ikut selepasnya insya-Allah. Boleh semua dah bersedia insya-Allah? Kita akan teruskan untuk tahsin surah Al-Ma'un ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Okey, pada ayat yang pertama, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apa yang ingin saya tekankan di sini pada ayat yang pertama, pertama sekali hendaklah ditebalkan bagi huruf ra yang berbaris di atas ini. Jangan dibaca dengan nipis. Kalau nipis dia akan jadi bunyinya ara'a. Ara'ait, jangan dibaca dengan ara.
Sedangkan ra yang berbaris di atas hendaklah dibaca dengan tebal. Ara, ara'a, ara'aita, ara'aita. Boleh? Ara'aita. Dan di sini hamzah yang berbaris di atas, kemudian selepasnya adanya huruf ya yang bertanda sukun, hendaklah diberikan sifatnya ling di sini yang lembut, hendaklah dibaca dengan memberikan hak huruf hamzah terlebih dahulu dan juga huruf ya yang sukun. Jangan terlalu cepat ataupun gaduh, gopoh untuk kita membaca sehingga kan kita tidak memberikan hak huruf ya yang sukun ini. Jangan dibaca dengan ara'atal, ara'aital, ara'aita, ara'aita. Bimbangnya huruf ya yang sukun ini kita tidak memberikan hak secara sempurna. Kalau boleh kita baca dengan ya yang sukun ini ara'aita, aita. Biar betul-betul jelas bunyi huruf ya yang sukun ini. Ara'aita, aita. Kalau kita membaca cepat, boleh jadi ya yang sukun ini hilang. Ara'aital, ara'aita, aita, aita. Okey, sedangkan di sini adanya huruf ya yang sukun. Baik, itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Seterusnya pada kalimah allazina, di sini adanya huruf zal. Huruf zal bukannya huruf zai. Sama juga seperti dalam Al-Fatihah kita. Huruf zal yang kaki pendek ini seperti huruf dal tetapi adanya titik di atasnya, huruf zal. Maka hendaklah dibaca dengan huruf zal, makhrajnya huruf zal di hujung lidah. Okey, dari 3 beradik, huruf tha, huruf zal dan juga huruf dha. Ara'aital ladzi, ara'aital ladzi, zi. Jangan dibaca dengan zi. Ara'aital ladzi, itu salah. Okey, hendaklah dibaca dengan huruf zal yang berbaris di bawah, bunyinya zi, za, zi, zu, za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mani, zan, zani, za. Boleh? Itu merupakan formula kita ya. Kita guna lagi sekali. Za, zi, zu, baz, ذو ذن 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 من المذن مني ذن ذن ذا. Huruf zal. Ara'aita alladhi, zi. Jangan dibaca dengan zi. Okey. Kemudian pada kalimah yukadzibu, sama juga hendaklah ditekankan di sini pada huruf zal. Hendaklah dibaca dengan zal, bukannya zai seperti mana kebiasaannya yang salah baca pada surah Al-Fatihah dibaca dengan siratal lazina, itu salah. Sedangkan di sini adanya huruf zal dan di sini juga adanya huruf zal, hendaklah diberikan hak ataupun sempurnakan makhraj huruf zal. Sama juga zal di sini dan juga zal di sini. Ara'aital ladzi yukadzi, ara'aital ladzi yukadzi. Boleh? Kita terus. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, biddin. Di sini saya nak tekankan di sini adalah huruf dal yang sabdu ini, huruf dal bagi sempurna bunyinya, bacaannya tuan-tuan sekalian. Dal ini dia bunyinya hendaklah bunyi seperti lahjah Arab, jangan dibaca dengan lahjah Melayu. Kalau Melayu kita dah akan bunyi biddin, biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Itu Melayu. Biddin, Melayu. Arabnya bunyi ara'aita alladhi yukadzibu biddin, biddin. Okey, itunya huruf dal. Da, di, du, da, di, du, bad. دودا دنددنا من المدن منيدا دندا. Lagi sekali. Dadi dubad dudan danidadna من المدن منيدا دندا بالدين مالك يوم الدين. Sama. Sama seperti mana Al-Fatihah. Di sini pun dengan huruf dal.
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Iyyaka na'budu. Sama juga huruf dal. Okey, boleh tuan-tuan sekalian? Dan hendaklah diwakafkan dengan huruf nun. Hendaklah disukunkan huruf nun ini. Kerana kita wakaf, pastikan huruf nun betul-betul kita parking pada makhrajnya. Kerana kita wakaf di sini. Boleh? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Okey, lidah kita hendaklah memberikan hak kepada huruf nun. Itu selesai pada ayat yang pertama. Baik tuan-tuan sekalian, kita akan teruskan pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut dia insya-Allah. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Lagi sekali insya-Allah. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Baik, pada ayat yang kedua, sama juga isunya pada huruf zal. Di sini huruf zal satu dan di sini juga huruf zal. Bukannya huruf zai. Jangan dibaca dengan فَذَلِكَ الَّذِي. Bunyi macam Qori lah. Tapi salah sebenarnya sebutan pada huruf zal. Ni zal. Bukannya zai. Zal. Zal berbaris di atas bunyinya za. Fadha. Fadha. Zal yang berbaris di bawah bunyinya zi. Fadhalika alladhi yadu. Fadhalika alladhi. Okey. Huruf zal. Kemudian huruf ain pada kalimah yadu'u. Huruf ain sentiasa saya tekankan sebelum ini tuan-tuan sekalian, hendaklah diberikan makhraj huruf ain ini yang sempurna pada pertengahan halqum. Jangan sesekali berikan makhraj huruf ain ini di pangkal halqum kerana dia akan bertukar dengan huruf hamzah. Jangan juga dikeluarkan huruf ain ini pada hidung. Tempat di hidung, jangan. Dia akan jadi sengau. Saya bagi contoh kalau keluarnya di hidung. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ. Itu di hidung. Hidung bunyi. Sebut huruf dal. Jangan di hidung. Okey? Hendaklah di pertengahan halqum. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ. Ain. Ai. Au. Kalau di pangkal halqum, dia akan jadi hamzah. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ. Itu di pangkal. Kita nak di pertengahan halqum. Ayo kita sama-sama formula bagi huruf ain. Okay, ikut saya sama-sama insya-Allah. Ai, au, ba. Ai, au, ba. عن أعنى من المؤنمني عن itu huruf ain. Kalau di hidung dia akan jadi sengau. I o ba. Dia bunyi sengau lah. An ani a'na min al-mu'nimani an ani sengau. Kalau di pangkal jadi hamzah. I o ba. An ani a'na minal mu'nimani an ani Sedangkan kita nak di sini tuan-tuan ialah huruf ain. Fadzalika alladhi yad'un okey. Fadzalika alladhi yad'u. Huruf ain di sini adanya sabdu. Yad'u. Ain yang bersabdu. Kemudian selepas huruf ain yang bersabdu ini adanya alif lam. Okey, di sini adanya alif lam qamariyah. Bila disebut alif lam qamariyah, maka hendaklah dijelaskan bunyinya huruf lam ini, lam yang sukun ini. Tapi hati-hati tuan-tuan. Jangan sampai jadikan lam ini huruf qalqalah ataupun huruf yang berharakat yang berbaris di atas. Takut bimbang kalau kita terlalu cepat sangat, dia akan jadikan lam ini seperti mana qalqalah. Yadu'ula ya, yadu'ula, ula. Yang bunyi le tu kita tak ambuh, kita tak nak. Okey, kita nak pegang betul-betul, zahirkan huruf lam yang sukun ini. Fadzalika alladhi yadu'ul ya, yadu'ul ya. Jangan dibaca yadu'ula ya.
Itu menjadikan huruf lam itu berbaris di atas. Salah. Ataupun jadikan qalqalah. Yadu'ul, ul. Yang bunyi le itu jadikan seperti qalqalah. Itu pun salah. Yang kita nak ialah lam ini dipegang betul-betul, dizahirkan bacaannya kerana dia sukun. Yadu'ul ya. Ul ya. Okey, itu bacaan yang tepat. Kemudian huruf mim yang sukun kerana kita waqaf, hendaklah juga kita memberikan makhraj huruf mim ketika mana kita berhenti, iaitu asyafatain di dua bibir, tutup mulut kita sebelum tutup mulut kita ketika mana kita waqaf di sini. Okey, saya baca sekali lagi insya-Allah. Tuan-tuan perhati dan sama-sama kita belajar. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Okey, tutup mulut. Yadu'ul yatim. Okey. Dan suka juga saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian, huruf ta di sini jangan sesekali kan dijadikan huruf ta seperti mana dia sukun. Ramai juga bila membaca huruf ta ketika berharakat, berbaris, dia bunyi angin seperti mana ta yang sukun. Contoh macam mana dia akan baca fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim. Jangan tuan-tuan. Huruf ta yang berharakat sebut seperti biasa. Yatim, yad'ul yati, ti. Jangan ta, ti, tu. Ramai juga yang baca demikian. Contoh dibaca dalam doa katakan Rabbana atina fid dunya, atina. Itu tak berapa tepat bagi huruf ta. Ketika mana dia berharakat, dia berbaris, sama ada baris atas, depan ataupun baris di bawah. Begitu juga dalam surah Al-Kafirun katakan la a'budu ma ta'ta. Jadi terlampau sangat hamas di situ. Okey, boleh. Jadi pastikan huruf ta di sini yang berbaris di bawah sebut seperti biasa, tak perlu kita tekankan bunyi sifat hamasnya bagi huruf ta ketika mana dia berharakat, sama ada baris atas, bawah ataupun depan. Okey, kita selesai pada ayat yang kedua. Tuan-tuan sekalian, kita akan teruskan pada ayat yang ketiga. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Lagi sekali. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Okey, apa yang saya nak tekankan di sini pada kalimah yahuddu, iaitulah huruf ha di sini jangan tertukar dengan huruf ha yang simple. Ini ha pedas. Yahu, hu, jangan baca dengan yahu. Yahu itu huruf ha yang simple. Ini ha yang pedas. Satu. Kemudian ada lagi huruf ain di sini. Sama juga kita dah bincang pada huruf ain pada kalimah yadu'u. Jangan tertukar dengan huruf yang keluar di hidung ataupun di pangkal halqum. Kemudian di sini juga adanya huruf ain. Sama juga. Kemudian di sini ada lagi alif lam qamariyah. Sama juga yang saya tekankan sebelum ini. Lam jangan kita jadikan berbaris ataupun jadikan sifatnya qalqalah. Dan seterusnya huruf nun di sini pastikan kita sukunkan huruf nun kerana kita waqaf. Dan bunyikan ha ataupun makhraj huruf nun ini dengan sempurna insya-Allah. Saya baca lagi sekali. Kita baca sama-sama pun boleh insya-Allah. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Okey. Okey, selesai kita pada ayat yang ketiga. Kita terus pada ayat yang keempat insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Okey, di sini adanya satu hukum di sini yang penting untuk kita tahu, iaitulah hukum 5 yang berkait apabila tanwin bertemu dengan huruf lam,
Ingat, apabila tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun tambah satu lagi dengan huruf ra, ada dua huruf tuan-tuan. Apabila tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, dua huruf ini, maka hendaklah dibaca dengan idgham. Idgham bila ghunnah. Kena faham. Bila sebut idgham itu betul. Jangan dikata bila idgham bermaksud terus dengung. Idgham ada dua. Satu idgham bila ghunnah. Satu idgham bila ghunnah. Idgham maksudnya ialah memasukkan. Di sini hukumnya ialah idgham bila ghunnah. Kita memasukkan akan tetapi tak dibaca dengan dengung. Memasukkan apa dia? Memasukkan tanwin yang berbaris dua di hadapan ini ke dalam huruf lam. Okey, ke dalam huruf lam. Itu disebut idgham, memasukkan. Dengung ke tak dengung? Tak dengung. Jadi jangan kita baca dengan dengung. Fawailul li, itu salah. Okay, sebab hukumnya idgham bila ghunnah. Dia memasukkan. Sebab tu kita baca lulli. Terus kita masukkan tanwin ini ke dalam huruf lam. Satu. Yang kedua, bila ghunnah. Jangan dibaca dengan dengung. Ghunnah ini maknanya dengung. Bila tanpa. Idgham memasukkan. Itu istilah dalam bahasa Arab yang boleh kita pegang ataupun dijadikan sebagai perkataan Arab yang baru untuk kita hari ini, insya-Allah. Okey, jadi di sini hendaklah dibaca dengan idgham bila ghunnah. Kemudian sama juga sukunkan nun ketika mana kita waqaf di sini. Kan sukun kerana kita waqaf, pastikan diberikan hak kepada huruf nun ini. Lil musallin, lil musallin, lil musallin. Okey. Baik, selesai kita pada ayat yang keempat. Kita teruskan lagi pada ayat yang kelima. Saya baca, tuan-tuan ikut, insya-Allah. Alladzina hum an salatihim sahun. Lagi sekali. Alladzina hum an salatihim sahun. Okey, dalam ayat yang kelima ini, apa yang ingin saya tekankan ialah huruf zal yang berbaris di bawah. Sama juga seperti mana kita dah jelas pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, adanya huruf zal. Maka hati-hati tuan-tuan, jangan dibaca dengan huruf zai. Allazina, jangan dibaca dengan allazina. Yang tepat ialah zi. Va, zi, zu, baz, zi. Jangan dibaca dengan zi. Satu. Kemudian dalam ayat ini juga hendaklah ditekankan pada huruf ha yang bertanda dhammah ini, yang berbaris hadapan ini, jangan dibaca dengan hu. Ha baris depan berbunyi hu. Ha baris depan bunyi hu. Jangan hu. Okey. Ha baris depan bunyi hu, bukan hu. Jangan dibaca allazina hum. Ini kebanyakan imam-imam pun ramai yang membaca demikian. Allazina hum. Itu apa? Home page ke apa? HOME itu bahasa Inggeris. Home. Kita tak ambil, kita tak nak home, kita nak hum. Allazina hum. Okey, kena praktikkan supaya kita tidak jadi tabiat kita membaca dengan hum. Sama juga dengan baris di bawah. Baris di bawah di sini. Salatihim. Hak baris bawah bunyi hi, bukan he. Lagi sekali. Hak baris bawah bunyi hi, bukan he. Jadi kena baca dengan hi lah tuan-tuan. Salatihim. Him. Ada mim sukun. Salatihim. Jangan dibaca dengan salatihim. Itu tak tepat. Sama juga di sini. Hu. Ho. Contoh saya bagi kesilapan yang biasanya orang buat. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia macam bunyi belah-belah Pakistan sanalah. Kan? Belah-belah Pakistan tu. Kita tak nak baca dengan ho, him, hon. Kita nak hum. Yang tepat tuan-tuan. Alladzina hum hum. Satu. An salatihim. Him.
Sahun. Sahun. Sukunkan huruf nun. Waqaf dengan huruf nun. Okey, hak berbaris di hadapan hu satu, kemudian huruf ain sama seperti mana saya sebut sebelum ini, saya sebut dah tadi berkait dengan makhraj huruf ain, dan di sini adanya satu hukum, hukum nun mati bertemu dengan huruf sad. Nun mati bertemu dengan huruf sad, dan huruf sad ini juga merupakan salah satu daripada huruf isti'la. Maka hukum di sini ialah ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa, tuan-tuan sekalian? Ikhfa ialah sembunyikan. Kita sembunyikan huruf nun ini ke dalam huruf sad. Dan hendaklah dibacakan huruf sad ini secara isti'la'nya, meninggi sifatnya. Ansa. Ansa. Alladzina hum ansa. Ansa. Dengung dua harakat. Tadi fawailul lil musallin kita tak baca dengan dengung. Ini hendaklah kita baca dengan dengung dua harakat. Boleh? Dengung dua harakat. Salatihim sama, hak baris di bawah bunyi hi. Tihim salatihim sahun. Di sini ada lagi hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf sin. Okey, hukumnya di sini ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Kenapa dipanggil izhar syafawi? Apa maksud izhar? Izhar ialah terang, nyata, jelas. Jelaskan bunyi mim yang sukun ini, kemudian baru kita sebut huruf sin. Huruf-huruf izhar syafawi ada banyak, iaitulah huruf selain huruf mim dan ba. Ingat macam tu je tuan-tuan sekalian. Selain huruf mim dengan ba, maka selebihnya adalah huruf izhar syafawi. Maka di sini adanya huruf sin. Sin di sini bukannya huruf mim, bukannya huruf ba. Okey, maknanya dia huruf selain mim dan ba. Maka hukumnya ialah izhar syafawi. Jelas. Dan kita sukunkan huruf nun kerana kita waqaf di sini, hendaklah diberikan hak kepada huruf nun, makhraj huruf nun yang sempurna. Selesai kita pada ayat yang kelima. Kita teruskan lagi pada ayat yang keenam. Alladzina hum yura'un. Okey, terus. Alladzina hum yura'un. Dalam ayat yang keenam ini tuan-tuan, sama juga kalimah alladzina seperti mana dijelaskan pada ayat yang kelima. Alladzina, begitu juga dengan huruf ha yang berbaris dhammah, berbaris di hadapan. Jangan dibaca dengan hu, hendaklah dibaca dengan hu. Adanya mim sukun, bunyinya hum. Dan di sini mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ingat saya sebut tadi, apabila mim yang sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Maka di sini pun hukumnya ialah izhar syafawi. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian pada kalimah yura'un, di sini ada dua hukum di sini. Dua hukum. Satu, hukumnya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apa disebut mad wajib muttasil itu tuan-tuan sekalian? Apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah di sini ialah yura'una. Yura'una. Ini adalah satu kalimah. Maka apabila huruf mad ada berapa? Ada tiga. Sama ada huruf alif atau huruf waw ataupun huruf ya. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah fi kalimatin. Dalam satu kalimah ini, maka hukumnya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kemudian pada apa ni? Huruf yang berikutnya ialah huruf hamzah. Kemudian bertemu dengan huruf waw, yura'un. Di sini dipanggil mad badal arid lis sukun. Mad badal arid lis sukun. Boleh dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Sebelum itu mak wajib tadi boleh dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Yura'un 2, di sini 2. Ataupun dibaca dengan 4 yura'un. Ataupun di sini baca dengan 4, di sini baca dengan 6 yura'un.
ya tuan-tuan sekalian, maka di sini hukumnya mad wajib muttasil, dan di sini dipanggil mad badal arid lis-sukun. Kenapa dipanggil arid lis-sukun? Kerana kita wakaf bacaan kita di sini. Kalau kita sambung dia akan jadi mad badal sahaja, 2 harakat. Okey? Jelas kita pada ayat yang ke-6, kemudian kita akan teruskan dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut ya. Wa yamna'unal ma'un. Lagi sekali insya-Allah. Wa yamna'unal ma'un. Di sini adanya lagi hukum mim sukun. Ingat saya sebut tadi mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Dan di sini adalah huruf nun. Huruf nun di sini merupakan huruf selain mim dan juga ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Selesai. Ingat ni huruf ain bagi makhraj huruf ain yang sempurna. Kemudian di sini adanya huruf waw, ini di sini adalah mad asli. Dan di sini ada lagi alif lam qamariyah, maka nak dibacakan dengan jelas huruf lam yang sukun ini. Dan juga di sini adanya huruf ain, bagikan hak huruf ain itulah di pertengahan halqum. Dan di sini adanya nun yang fathah yang berbaris di atas, maka hendaklah diberikan tanda sukun kerana kita wakaf bacaan kita. Bunyinya wa yamna'unal ma'un. Berikan huruf nun, hak huruf nun, makhraj huruf nun yang sempurna supaya bacaan kita ini tepat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, selesai kita pada surah Al-Ma'un, dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi dengan surah Al-Kautsar insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, sebelum kita berhenti untuk siri live kita pada kali ini, ingin juga saya tekankan di sini pada ayat yang kelima, ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Kalau kita lihat maksud di sini tuan-tuan sekalian, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Apa maknanya di sini tuan-tuan sekalian? Fawailul lil musallin adalah maksud celakalah bagi orang-orang yang solat, ataupun boleh kita katakan neraka lah bagi orang-orang yang solat ni. Okey, orang-orang yang solat di sini, kalau kita faham makna di sini, orang yang semayang Allah Taala sebut celaka. Allah Taala sebut neraka. Tuan-tuan sekalian, kalau kita faham secara zahir ayat di sini, kalau macam tu kita tak perlu solat lah. Kalau macam tu. Sebab Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang semayang, orang yang solat ni. Kalau macam tu, Allah suruh kita solat, wa aqimus solat. Kenapa? Sedangkan di sini adanya disebut celaka bagi orang yang solat, neraka wail bagi orang yang solat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu kita kena tahu dari sudut waqaf dan ibtida'. Dari sudut ilmu, berhenti dan sambung ayat. Kalam Allah. Allah mendatangkan tidak terhenti setakat ini sahaja. Sebab tu kita kena faham lagi. Siapakah orang-orang yang solat ini yang disebut oleh Allah? Iaitulah alladzina hum an salatihim sahun. Iaitulah mereka ni, orang yang mana mereka sering lalai daripada solat mereka. Orang yang lalai dalam solat mereka ini. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah bagi orang yang sembahyang. Jadi hendaklah kita tahu dan faham dari sudut wakaf dan ibtidaknya tuan-tuan sekalian. Kata ulama, kalau kita berhenti di sini, bacaan kita, maka haram perbuatan tersebut. Okey, haram perbuatan tersebut dan berdosa. Sebab maksudnya tergantung, maksudnya tak habis. Sebaiknya kita boleh sambung di sini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang semayang, iaitulah orang-orang yang lalai daripada solat mereka. Itu maksudnya. Maka kalau kita berhenti di sini, fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim. Haram perbuatan tersebut dan berdosa. Ini saya sebut kerana saya ingin berkongsi ilmu kepada tuan-tuan sekalian. Maka jangan kita berhenti di sini bacaan kita, kerana maksudnya tergantung. Hendaklah kita sambung bacaan kita ini biar sempurna maksud ayat yang Allah Ta'ala sebut. Okey.
Kalau kita salah parking ni, tuan-tuan sekalian, berubah makna tau. Kita salah waqaf, berubah pada makna, maksud ayat Al-Quran. Okey, sama juga saya bagi contoh. Saya bagi contoh, katakanlah saya katakan dalam bahasa Melayu, ayat dalam bahasa Melayu. Saya kata, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Siapa tahu roti Bengali? Roti Bengali ni kalau di Perak, roti paung kita lah. Orang-orang Perak ni dia masyhur dengan nama roti Bengali. Iaitulah roti paung. Kita panggil sini roti paung, roti paung. Orang Perak panggil roti Bengali. Kalau kita salah parking ataupun kita salah berhenti. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Lain mana tuan-tuan sekalian? Maknanya apa? Kita makan roti, tapi Bengali duduk bawah rumah. Kalau kita sebut saya makan roti Bengali di bawah rumah, bermaksud kita yang makan roti di bawah rumah. Maka begitu juga dalam Al-Quran, bahasa Arab ni, kalau kita tak faham pada makna, kita terhenti di sini, maka dia boleh merosakkan maksud asal Al-Quran, makna yang sebenarnya. Maka hati-hati tuan-tuan. Okey, jadi kalau kita nak baca, nak sambung pun boleh, nak baca satu-satu pun boleh, asalkan jangan kita berhenti di sini dengan kita tutup terus Al-Quran. Itu maksud saya. Jangan kita berhenti di sini terus sadaqallahul azim. Itu tak boleh. Hendaklah nak berhenti di sini boleh, tapi sambunglah lagi sehingga habis satu surah ini. Itu yang terbaik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh berhenti, tapi sambung dengan ayat yang berikutnya. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua hari ini. Hampir 40 minit pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ilmu dan juga kita dapat ulang kaji balik ilmu-ilmu yang telah kita belajar sebelum ini berkait dengan hukum nun mati, berkait dengan tanwin, berkait dengan makhraj huruf dan sebagainya, waqaf dan ibtida'. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan apa yang telah kita pelajari. Tuan-tuan dapat sampaikan pula mana yang baik itu kepada yang lain supaya semua orang akan dapat manfaat yang sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak henti-henti memberikan kesetiaan anda kepada program kami yang kami anjurkan untuk sama-sama kita mentahsinkan tahsinkan bacaan Al-Quran kita, terutamanya surah-surah pilihan ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa mengikuti perkembangan kami, sama ada di Facebook maupun di WhatsApp kami ataupun di Instagram kami. Terima kasih dan sentiasa memberikan sokongan kepada kami semua untuk sentiasa mengimarahkan masjid dan menghidupkan majlis-majlis ilmu dan sentiasa juga memberikan input-input ataupun pengetahuan yang berguna kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada semua, dan kepada anda yang belum lagi like page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, boleh terus like di page kami Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Boleh juga subscribe kami punya channel di YouTube, iaitulah MAMBS, channel di YouTube TV MAMBS, dan Instagram kami di mambs.kt, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, dengan surah yang berikutnya. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat, insya-Allah. Dan kita sama-sama teruskan berdoa supaya wabak yang melanda di negara kita ini akan terangkat, semuanya hilang, semua sekali akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua telah hampir kepada kejayaan ini. Mudah-mudahan kita jaga diri kita semua, kita dapat bantu pihak berkuasa untuk menghilangkan pandemik COVID-19 ini, dan sama-sama juga kita tetap membantu perwira-perwira negara kita yang sedang bertungkus lumus dalam menangani ataupun dalam berusaha untuk memberikan kejayaan kepada negara, insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.